Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi dharain amin. Kita sampai kepada muka surat yang ketujuh rasanya, ataupun yang seterusnya, ke-8. Kita dah lihatlah berkenaan bab-bab di dalam usul fiqh. Sampailah kepada bab yang ke-13, ahkamul mujtahidi, hukum hakam tentang orang yang mujtahid. Tengok dia ada beza di antara mufti dan juga mustafti. Mufti ni yang memberi fatwa, mustafti yang minta fatwa. Kemudian pula ahkamul mujtahid pula orang mujtahid. So ijtihad normally dia berbeza dengan mufti ataupun dengan fatwa. Ijtihad hanya orang-orang yang memiliki ahliyah ataupun keahlian yang tinggi. Berbeza dengan fatwa. Nanti kita akan tengoklah kemudian. Baiklah, kita akan tengok satu persatu bab dalam usul fiqh yang bermula dengan kalam. Masuk dalam usul fiqh. Surat 9. Al-kalamu wa aqsamuhu. Kalam dan juga pembahagian dia. Soal, kam aqsamul kalami bi'tibari madlulihi. Berapakah pembahagian kalam dengan mengambil kira madlul dia, dengan mengambil kira apa yang ditunjuknya. Sekarang ni kalam ni apa? Kalam ni semestinya ia membincangkan kalam berkaitan nas Al-Quran ataupun nasul hadis. Nas lah. Dalam ilmu usul dipanggil nusus ataupun nas. Jadi kalam itu kenapa? Kenapa nak bincang pasal kalam? Kerana kita ingin faham apakah maksud kalam tersebut. Di situlah kuncinya usul fikih ataupun usul kepada kefahaman terhadap apa yang disimpan di dalam kalam itu. Apa yang kita boleh faham menerusi firman Allah dan juga hadis Nabawi. So dia kata, berapakah pembahagian kalam dengan melihat kepada apa yang ditunjuknya. Apa yang kalam itu digunakan. Sab'atu aqsamin, ada 7 pembahagian. Pertamanya amrun, arahan. Wa nahyun, tegahan. Wastifhamun, soalan. Wa tamannin, apa ni tamannin ni? Harapan ataupun cita-cita. Wa ardun, apa ni? Tawaran. Khabarun, kita kita menceritakan penyataan. Qasamun, dipanggil sebagai sumpah. Wa dhalika li'anna al-kalam, yang demikian itu, kalam itu la yakhlu imma ayyadulla ala talab. Oleh itu, kalam itu tidak akan sunyi sama ada dia menunjukkan kepada permintaan awalan secara awal, secara mabda'iyan, secara permulaannya. Fal awwalu imma ayyadulla ala talab fi'lin fahuwa al-amru. So dia kata apa? Fal awwalu imma, yang pertama sekali, kalaulah kalam itu menunjukkan kepada talab, fal awwal, maka awalnya imma ayyadulla ala talabi fi'lin, kalaulah kalam itu menunjukkan kepada minta untuk dibuat sesuatu, talabi fi'lin, fahuwal amru, itu merupakan arahan. Kalaulah kalam itu imma ayyadulla ala talabi tarkin, kita kena takdir macam itulah. Pertama kali dia kata fal awal imma ayyadulla ala talabi fi'lin, kalaulah kalam itu menunjukkan kepada minta berbuat sesuatu, itu dipanggil amru, arahan. Sama ada yang kedua pula, kalaulah kalam itu menunjukkan kepada talabi tarkin, minta tinggalkan, itu dipanggil an-nahyu, tegahan. Faham cerita? Kita buat pembelahan dia. Tapi dia kata, bukan tapi lah, seterusnya, talabi khabarin, kalau kalam itu menunjukkan kepada minta khabar, bukan minta khabar, minta nak tahu cerita.
Apa ceritanya? Apa cerita tu? Ia merupakan istifham. Okay, istifham. Contohnya soalan kaifa haluka? Kaifa bagaimana haluka keadaan kamu? Tu talabi khabar, minta cerita apa cerita kamu ni. Okay, panggil istifham. Panggil sebagai pertanyaan. Ataupun talabin birifqin walinin. Minta tapi dengan cara rifqin, lembut. Linin, penuh dengan keramahan. Dipanggil ardu, apa dia? Kita tawarkan. Kita tawarkan. Okey, ataupun talabi muhalin fahuwal tamanni. Ya. Sebentar, sebentar. Ya, 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 ya. Kita betul. Okey. Patah balik. Okey. Kalau dia minta khabar istifham. Kalau kalam tu nak tahu ataupun dia minta sesuatu tapi dengan rifiq dan lin. Rifqin ni ialah lembut. Tapi rifqin ni bukan lembut tau. Kalau antum baca beberapa sifat dalam bahasa Arab ni dia tak boleh diterjemah langsung ke dalam bahasa Melayu. Contohnya rifqin, contohnya hilmun, hilim kan. Hilim. Ayah kita nak terjemahkan direct dalam bahasa kita. Rifqin dengan penuh kelembutan, linin dengan penuh keramahan, itu dipanggil arad, apa dia? Tawarkan. Ataupun talabi muhalin. Dia minta, tapi minta benda yang mustahil. Dia panggil tamanni, angan-angan. Okay, itu semua nampak So, kalam tersebut sama ada talab. Talab tu pula pecah kalau anda ngaji buat chat. Okey lah. Kalam, pecah pada talab. Talab pula pecah sekian. Apa dah? Talabul amrin. Itu dia panggil sebagai amar. Talabul fi'lin. Talabul tarkin. Talabul khabar dipanggil sebagai istifham. Talabin birifkin atau walinin dipanggil arad. Talab minta benda yang mustahil. Ya laitani kuntu turaba, kan? Itu dipanggil tamanni. Wathani, yang kedua pula. Ni kita cerita aksam dahulu. Jangan cerita apakah dia punya madlul, apakah dia punya madlul dia, apakah yang ditunjuk dengan kalam tersebut. Itu nombor dua. Yang kedua, imma ayyuhtamal as-sidqu wal kizbu. Sama ada padanya terdapat kebarangkalian sidqu benar dan kebarangkalian ia tidak benar. Fal awwalu khabar. Kalaulah ia merupakan satu benda yang berkemungkinan benar, dipanggil khabar. Okey. Wasani, kedua tu, yang berdua lah. Kalau nombor dua ni dipanggil merujuk kepada yang kazib ni. Wasani ay, baca balik wasani imma ay yuhtamalu as-sidqu wal kadhibu awwalan fal awwalu khabarun wathani qasamun. Nombor dua ialah perkara yang ada kemungkinan benar dan tidak secara umumnya. Okey, fal awwal kalaulah ianya ada kemungkinan padanya benar dipanggil khabar. Okey. Tapi kalaulah keduanya, nombor dua ni pula, ada kemungkinan ia kadzib. Tu dia punya, ada kemungkinan ia merupakan benda yang pembohong, dia panggil qasam. Apakah maksud benda tu? Kenapa orang bersumpah? Kenapa orang bersumpah? Kalau benda simple, dia tak perlu sumpah. Kan? Contoh dia kata bumi ini bulat. Tak sumpah pun. Dia kata air itu cair. Air itu sejuk. Tak perlu. Sebab apa? Memang rasanya benar. Apa lagi? Makan itu sedap. Atau makanan itu mengenyangkan. Tak perlu. Dia tak perlu. Wallahi, sebagainya. Tapi perkara yang mungkin ia bohong. Walaupun hakikatnya benar. Contoh kita kata, saya tidak, dalam Quran kata pun, kalau orang tu nak menafikan dia tidak berzina, setelah dia tuduh qazaf sebagai contoh. Kenapa? Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Kan? Kata Quran kata, kena bersyahadah 4 kali, bersumpahlah. Bersumpah. Kenapa dia sumpah? Wallahi wa billahi wa tallahi. Kenapa sumpah?
Sebab perkataan kamu tu yuhtamal al-kazib. Mungkin perkataan kamu tu ada kepentingan dan kamu mungkin berbohong. That's why disuruh untuk bersumpah. Okay? Disuruh untuk bersumpah. Faham tak? Okay. Tapi kalau benda tu memang yuhtamal ataupun kebarangkalian tinggi untuk benar, simple, siang hari ini panas, hari ini hujan, tak perlu sumpah. Kan? Tapi kalau benda tu nampak macam sukar untuk dipercayai, ketika itulah benda tu panggil qasam. Perlukan sumpah untuk meyakinkan. Itu bahasa Arab lah. Itu bahasa yang dipercayai. Oleh itu Arab, dia tidak pernah menipu dalam sumpah mereka. Kita tidak pernah mendengar. Kita kalau baca fiqh, kita rasa pelik. Pelik sebab apa? Pelik in the sense what? Pelik kenapa bila kaedah mengatakan al-bayyinatu ala ma yad'i wal yaminu ala man ankara. Orang yang mendakwa perlu datangkan bukti. Orang yang hendak menafikan dakwaan, dia kena sumpah. Nampak macam simple ya, tapi bila kita fikirkan takkan orang tu bersumpah je lepas daripada dakwaan. Takkan semata-mata sumpah dia akan lepas dakwaan. Ni dalam kes dia tak ada bukti. Kalau ada bukti, khalas. Kalau ada bukti yang kuat, ada bayanat, ada syuhada ataupun ada syahid, ada saksi, khalas, akan tertangkap lah, akan disabitkan kesalahan. Sekarang ni dituduh tanpa bukti yang kuat. Orang kata kamu terlibat dalam zina ni, ataupun kamu mencuri ni sebagainya, dan bukti tak ada, tapi orang betul-betul tuduh kita, wal yamin ala man ankar. Cukuplah bersumpah untuk menafikan dan untuk mengingkari tuduhan yang dilemparkan kepada kita. Soalan kita timbul, kenapa senang je nak selamat? Sumpah je. Kerana di antara budaya Arab, dia tidak akan bersumpah melainkan benar. Walaupun mereka ada kepentingan. Oleh itu, orang yang tak nak bersumpah, mereka tu akan disuspek ataupun disyaki akan kebenarannya. Tapi kita hari ni bersumpah tu benda biasa. Bukan kita lah, maknanya untuk hidup kita akan menipu walaupun sumpah. Okay? Dalam mahkamah, kalau antum pergi ke mahkamah punya prosedur, masuk-masuk dia akan bersumpah tu. Segala maklumat ni yang beri adalah benar-benar belaka, kan, sebagainya. Orang yang kaki penipu, dia akan bersumpah walaupun dengan nama Tuhan. Tapi Arab diajar bukan macam tu. Diajar tidak boleh bersumpah kalau kamu tidak benar. Tapi Arab hari ni tak adalah. Semua macam sumpah ya, kan. Dulu punya budaya. Tidak ada sumpah yang keluar melainkan ianya adalah benda yang benar. Tengok dalam perkataan Nabi ataupun sahabat Nabi, sumpahnya macam mana. Wallahi itu biasalah. Ataupun dia kata apa? Kan Nabi kata apa? Wabillahi apa nama? Wabin nafsi biyadihi, kan? Aku bersumpah dengan Tuhan yang nyawa aku berada pada genggamannya ataupun kekuasaannya. Okay. Wabi abi wa ummi, demi ayah dan ibu. Okay. Kenapa perkataan itu semua ada? Kan? Kenapa ada perkataan sumpah itu? Bahkan kalau dalam hadis lain Nabi kata apa? Lau yuqsamannallahu ala ahli Madinah la abarrah. Maknanya kalaulah macam dalam kes lelaki yang mengaku dia berzina, kes tu nama dia Ma'iz. Ma'iz ni mengaku dia berzina, maka dia dihukum. Okay? Jadi bila Umar Al-Khattab membaling kepada lelaki itu, kepada Ma'iz itu, rajaman sebagai hukuman dia berzina, maka Umar pun melaknat dia. Celakalah kamu orang penzina dan sebagainya. Maka Nabi kata, kalau dia bertaubat dan diagihkan dan dia bersumpah untuk mengagihkan taubatnya kepada orang Madinah, la abarrah, maka akan termakbullah sumpahnya. Itu bahasa dalam bahasa Arab lah. Maknanya benda tu pelik. Orang ni berzina, tapi takkanlah taubatnya begitu hebat sampai boleh diagihkan semua ahli Madinah. Tapi Nabi nak kata, itulah hebatnya taubat hamba ini sampai Nabi bersumpah dengan bahasa sedemikian. Jadi sumpah ni benda yang besar dalam bahasa Arab. Tidak ada sumpah yang keluar melainkan ia adalah benar belaka. Tapi lepas tu orang dah rosak, iman pun dah lemah, dia sumpah sanggup menipulah. Itu dipanggil yaminul ghamis. Yaminul ghamis. Yaminul maghmus, kan. Ada term dipanggil sebagai apa? Sumpah bohong dipanggil. Kenapa dia panggil maghmus ataupun ghams? Kerana orang yang bersumpah menipu itu akan direndamkan seketika dalam api neraka, balasan kepada penipuan si sumpah dia. Halas. Okey. Itu cerita lain. Tapi cuma nak katakan kenapa
qasam ini dipanggil yuhtamal kadhib kerana qasam ini benda yang mungkin besar, mungkin ada kepentingan, mungkin adanya untuk menyabitkan kesalahan ataupun untuk mengeluarkan ataupun membebaskan kesalahan. Oleh itu dia yuhtamal kadhib. Dengan apa nak kuatkan dia? Dengan al-qasam, dengan sumpah. Okey, sikit lagi. Kan aqsamul qalam. Tengok. Ni basic semua ni. Tapi bagus kita tahu. Kam aqsamul kalami bi'tibar isti'mal. Atas ni tadi, dengan iktibarkan madlul, dengan iktibarkan apa yang dikehendaki, apa yang ditunjukkan. Nombor dua ni, aqsamul kalam, pembahagian kalam dengan melihat kepada penggunaan kalam tersebut. Ada dua kisim dipanggil haqiqatun wa majazun. Ada yang hakikat, ada yang majaz. Ada yang hakikat, ada yang majaz. Ni senang kot. Apakah hakikat? Tengok bawah tu. Okay, kita habis. Baik, cukup. Ma ta'riful haqiqati huwa mastu'mila fiha ustuliha alaihi minal mukhadabati kassalati fil hay'atil makhsusati 'indal fuqaha. Apakah dia hakikat? Mastu'mila fihi ustuliha alaih. Apa yang digunakan padanya, pada hakikat tersebut, yang diistilahkan ke atasnya. Contoh daripada mukhatabah, daripada arahan, daripada mukhatabah ni apa? Ucapan Allah kas-salati, seperti salat, fil hay'atil makhsusah, pada keadaan yang tertentu, indal fuqaha. Okey, indal fuqaha. Okey. Apakah maksud hakikat? Tengok balik. Ialah apa yang digunakan pada hakikat kalam itu yang diistilahkan. Yang diistilahkan ke atas kalam, yang diistilahkan ke atas kalimah hakikat tersebut. Seperti orang yang ditujukan solat itu, apa dia? Solat itu ialah dalam keadaan tertentu, indal fuqaha. Bila kata solat, apa kita faham? Istilahnya hakikatnya ialah dia panggil solat itu merupakan perbuatan ibadah yang dimulakan dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Okay, benda tu ustuliha alaih. Benda tu adalah istilah yang dibuat ke atas kalimah solat itu. Okay, oleh itu tu dipanggil hakikat. Jangan faham pula hakikat yang dalam bab ayat mutasyabihat. Bukan. Sabar dulu. Hakikat benda tu apa? Bila kata solat, apa dia? Hakikat solat ialah ibadah yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Okey. Okey, itu hakikat dia panggil. Apa hakikat zakat? Zakat ni hakikatnya ialah apa? Harta yang dikeluarkan apabila cukup haul dan nisab. Itu hakikat. Kenapa kamu kata macam tu? Sebab apa? Kalimah solat dan zakat itu ustuliha alaih. Dia berikan istilah tertentu ke atasnya. Bila orang menyebut kalimah solat, orang akan faham perbuatan yang dimulakan dengan salam, yang diakhiri dengan mula dengan takbir, akhir dengan salam. Itu dia panggil hakikat. Sakap je apa? Manusia. Satu makhluk, hayawan natiq dipanggil. Satu makhluk yang boleh bercakap, berfikir, bertindak ikut fikiran dia. Okey. Itu panggil apa? Mastu'mila fiha ustilaha alaih. Pada apa yang diistilahkan ke atasnya. Okey, itu dia panggil hakikat. Apa solat? Solat tindakan ataupun ibadah yang dimulakan dengan takbir, akhir dengan salam dan seterusnya. Okey. Tapi kalau lawan kepada hakikat adalah majaz. Nanti kita tengok majaz lah. Kenapa kita nak tahu hakikat dan majaz? Supaya kita faham madlul setiap apa yang Allah sebut. Kalau tidak ada pembahagian hakikat majaz, semuanya adalah hakikat pun juga masalah. Kalau semua kalam Allah ataupun nusus adalah merupakan majaz pun juga masalah. Kan? Jadi ada hakikat, ada majaz. Itu merupakan bahasa standard bagi orang Arab. Dan Quran pun diturunkan dengan bilisanan Arabiyyin mubin. Maka Quran mengikut akan nature bahasa Arab. Ada hakikat, ada majaz. Salahlah yang beranggapan semuanya hakikat. Salah juga yang beranggapan semuanya majaz. Okay? Itu merupakan kesimpulan pada hari ini lah. Itu saja untuk hari ini. Nanti kita sambung balik semula bila-bila. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi